Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan bercakap tentang identiti negara. Ya, nampak macam tajuk ni berat, tapi sebenarnya tidak berat sebab ia adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Saya rasa identiti negara ni wajib diketahui dengan mendalam oleh setiap warga negara Malaysia. Jadi kenapa perlu ada identiti negara? Yang pertama jelas kerana ia membezakan antara satu negara dengan negara yang lain. Walaupun dari segi bendera Malaysia hampir sama dengan bendera Amerika Syarikat, ternyata dia mempunyai identiti yang berbeza. Sebagai contoh lagi, kenapa kita perlu ada identiti yang berbeza? Kerana ini membezakan pegangan ataupun roh dan prinsip setiap warga negara berbanding dengan warga negara yang lain. Dan jika perkara ini ada perselisihan, mereka takkan boleh duduk sekali. Sebagaimana yang berlaku pada negara kita dan Singapura. Pernah satu ketika Singapura duduk di bawah Persekutuan Malaysia, tetapi disebabkan identiti yang berbeza, mereka terpaksa keluar daripada persekutuan ini. Dan yang ketiga yang paling penting sekali, atas dasar ataupun atas identiti inilah setiap ataupun seluruh warga negara Malaysia ini perlu berpadu dan membina perpaduan yang kita inginkan selama ini. Kita asyik bercakap tentang perpaduan, tetapi tak nampak jalan. Kita tak nampak jalan. Kerana satu daripada aspek yang perlu kita lihat dan tekankan adalah untuk kita mengenali identiti negara kita. Bila bercakap tentang identiti negara kita, ada identiti yang bersifat luaran, ada identiti yang bersifat dalaman. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, identiti yang bersifat luaran kita boleh lihat dengan mata kasar kita dari rupa benderanya. Kita ada jalur gemilang, kita ada logo rasmi negara iaitu jata negara kita. Kita mempunyai bahasa pertuturan dan penulisan rasmi kita iaitu bahasa Melayu. Kita ada bunga rasmi, baju rasmi dan pelbagai rasmi-rasmi yang lain. Itu daripada satu aspek yang kita boleh lihat daripada luaran. Dan daripada aspek identiti dalamannya pula, kita perlu melihat kepada roh yang ada di dalam perlembagaan itu sendiri sebagai identiti dalaman yang sepatutnya menjadi pegangan kepada setiap warga negara. Sebagai satu contoh yang ingin saya tekankan di sini, seperti negara kita ini mempunyai agama. Bukan agama rasmi tetapi agama persekutuan, iaitu agama Islam adalah agama persekutuan. Dia jauh lebih tinggi daripada agama rasmi, kerana agama rasmi ini adalah agama yang kita kata agama yang akan menjadi bacaan doanya di majlis-majlis, agama yang akan menjadi kita kata simbol. Tetapi agama persekutuan ini adalah agama trust yang menjadi panduan dan pegangan kepada pemerintahan negara secara keseluruhannya. Itu adalah agama Islam. Itu termaktub dalam perlembagaan. Yang keduanya, bagaimana di dalam perlembagaan itu menyatakan tentang keistimewaan yang diberikan kepada orang Melayu dan orang Bumi Putera. Itu tidak dapat dinafikan oleh mana-mana warga negara yang lain. Seperti itu jugalah bagaimana perlembagaan memelihara sistem beraja. Raja perlembagaan adalah sistem kita kata sistem kuasa tertinggi di Malaysia. Dan ini bukan bermaksud kita menidakkan kaum lain ataupun agama lain diamalkan di negara ini. Tetapi ini adalah sebenarnya bagaimana kita memahami isi kandung perlembagaan itu dilahirkan daripada kontrak sosial yang wujud 63 tahun sebelum ini. Kena ingat bahawa sejarah negara kita ini tidak bermula pada 31 Ogos 1957. Sejarah negara kita ini bermula ratusan tahun sebelum ini. Bermula daripada tamadun Kesultanan Melayu Melakanya dengan Kesultanan Melayu di negeri-negeri lain. Itu mempunyai nilai sejarah yang perlu kita faham dan perlu kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi di situ saya ingin tekankan sekali lagi, identiti kita seharusnya berteraskan atau berdasarkan sejarah ratusan tahun sebelum ini, sebelum penjajah datang ke negara atau bumi bertuah ini, dan bukan hanya dikira daripada
31 Ogos 1957. Kerana menidakkan sejarah, maka kita akan menghapuskan sebahagian besar daripada identiti negara yang kita cintai ini.